الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Bersempena dengan hari jantung sedunia yang disambut setiap tahun pada 29 September, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah pertama. Hargai jantung, jauhi perut. Jantung adalah organ terpenting dalam tubuh badan. Jantung tidak berhenti berdegup selagi nafas di kantong badan. Berperanan menyumbang darah bagi kegunaan sel-sel tubuh, bagi memastikan fungsi badan manusia terus berjalan dengan baik. Walau bersaiz kecil dan tidak boleh dilihat, namun tahap kesehatan manusia bergantung pada kesehatan jantungnya. Jantung yang sehat menjaminkan tubuh badan yang sehat. Mensyukuri nikmat jantung, umat harus memiliki kesadaran untuk menjaganya dengan baik. Namun disebabkan gaya hidup yang tidak sehat, kesehatan jantung merosot dan gagal berfungsi dengan baik, sehingga membawa kepada kematian. Menurut Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO, dilaporkan lebih daripada 18,6 juta kematian akibat penyakit jantung di seluruh dunia pada tahun 2019. Penyakit jantung juga merupakan penyebab utama kematian di Malaysia, menyumbang sebanyak 15% daripada 109.164 kematian yang disahkan secara perubatan pada tahun yang sama. Antara faktor utama yang menjerumus kepada penyakit serangan jantung adalah kerap merokok. Rokok adalah tembakau yang dibaluti dengan kertas, terdiri daripada lebih 7.000 bahan kimia yang tidak sesuai pada tubuh manusia dan membahayakan kesihatan. Seseorang yang merokok boleh menghembuskan asap yang dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung dan mulut. Saban tahun jumlah perokok semakin meningkat. Kira-kira lebih 4,9 juta atau 21% rakyat Malaysia yang merokok. Jumlah sebenar pada hakikatnya berkemungkinan lebih dari itu. Walaupun sudah diketahui merokok memberi kesan yang buruk pada kesihatan malamnya, tapi yang ini masih lagi diamalkan. Individu yang merokok lebih berisiko mengalami sakit jantung dengan nisbah 200% ke 400% lebih tinggi berbanding individu yang tidak merokok. Kandungan nikotin dan kimia pada perokok boleh menyebabkan saluran darah beku yang memaksa jantung bekerja keras dan mengempam luar dari kebiasaan. Muslimin yang khatib muliakan, Islam sangat menekankan soal penjagaan kesihatan dan melarang umatnya dari berbuat perkara yang boleh mendatangkan mudarat pada tubuh badan. Ini selaras dengan maqasid syariah, yaitu tujuan syariat diturunkan. Antaranya memelihara nyawa dan tubuh badan manusia agar sentiasa dalam kesejahteraan,
Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Al-Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-37 pada 23 Mac 1995 telah memutuskan amalan merokok adalah haram mengikut pandangan Islam. Kandungan bahan yang terdapat padanya boleh menjejaskan tubuh badan. Islam melarang umatnya dari berbuat perkara yang membinasakan diri. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah ayat 165. Bermaksud, dan melanjutkanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah, merokok perlu segera dijauhi kerana mengundang banyak keburukan. Selain mendatangkan risiko penyakit seperti serangan jantung, strok, kanser paru-paru, mulut dan tekak, asap rokok juga berupaya mendatangkan kesan tidak baik pada orang sekeliling. Turut membahayakan nyawa keluarga tersayang seperti keguguran bayi dalam kandungan, kelahiran bayi perawatan, bayi berisiko mempunyai komplikasi kesihatan dan sebagainya. Merokok juga tidak mencerminkan ajaran Islam yang menekankan soal kebersihan. Lazimnya mulut perokok berbau busuk dan menimbulkan ketidakselesaan orang sekeliling. Merokok turut mencemarkan persekitaran, udara menjadi tidak bersih, malah banyak kawasan yang tercemar dengan puntung rokok. Satu sikap yang tidak baik dan tabiat yang amat tidak sehat bagi merokok. Apabila menjadi kebiasaan membuang puntung rokok di kawasan terbuka di tepi jalan raya, dalam longkang, tepi pantai, dalam pasu, kawasan parkir hospital dan lain-lain, alangkah baiknya jika wang yang dimiliki dibelanjakan pada jalan yang mendatangkan faedah terhadap diri dan keluarga. Sedangkan berbelanja pada perkara yang memudaratkan adalah salah satu bentuk pembaziran. Tabiat merokok juga ditinggalkan bakal mendatangkan banyak kebaikan. Antaranya, tubuh badan menjadi lebih sehat dan mewujudkan persekitaran dan udara yang bersih. Dari sudut kebaikan jantung dan paru-paru, kajian melaporkan 12 minggu tanpa rokok menyebabkan paru-paru mula berupaya membersih dan fungsinya bertambah baik. Apabila mencapai tempoh 3 bulan berikutnya, manakala 12 bulan tanpa merokok pula boleh mengurangkan risiko serangan jantung. Juga kurang risiko mengalami strok jika rokok berjaya ditinggalkan dalam tempoh lebih 5 tahun. Kesimpulan, kesihatan jantung lebih terjamin sekiranya individu menjauhi tabiat merokok. Merokok bukan sekadar satu pembaziran, malah mendatangkan banyak kesan buruk pada tubuh badan merokok dan keluarga tersayang. Jauhilah rokok untuk jantung yang lebih sehat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar menyeru muslimin kepada beberapa peringatan dan saranan berikut. Pertama, amalkan gaya hidup sehat dengan menjauhi rokok bagi mendapatkan jantung yang lebih sehat. Lakukan senaman berkala setiap hari sekurang-kurangnya 30 menit dan membuat pengambilan makanan berkhasiat, berkualiti, bersih dan halal. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di mana-mana pusat kesihatan bagi mendapatkan kesihatan yang baik. Kedua, tabiat merokok membahayakan kesihatan diri dan orang tersayang. Merokok boleh menjejaskan kesihatan dan berisiko mengalami penyakit jantung, kanser paru-paru, mulut dan berbagai penyakit lain. Ketiga,
meninggalkan rokok dengan niat ingin menjaga kesihatan, insya-Allah dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Rabbul Alamin. Keempat, bagi yang ingin berhenti merokok, amat digalakkan untuk mengunjungi fasiliti kesihatan sama ada di sektor awam maupun swasta yang menawarkan perkhidmatan lawatan berhenti merokok M-Quit atau dengan melayani laman sesawang www.jobquit.com. Kelima, pihak berwajib harus lebih berperanan dan lebih giat menghalang sebarang usaha-usaha gelap aktiviti seluruh bahan nikotin yang boleh menggagalkan usaha terkini kerajaan untuk menghapuskan generasi perokok bagi rakyat Malaysia yang lahir pada Januari 2007. Keenam, ahli keluarga dan sahabat terdekat seharusnya memberikan galakan dan sokongan kepada mereka yang ingin berhenti merokok. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.